Hello, hi, selamat datang ke Shift Malam dalam segmen Baca Buku Sebelum Tidur. So, dalam Baca Buku Sebelum Tidur ni, kami di Shift Malam akan berkongsi bahan-bahan bacaan bercetak macam novel, antologi cerita pendek ataupun komik yang bergenrekan ataupun bertemakan cerita-cerita seram. Dan hari ni, aku nak kongsi satu lagi buah buku, sebenarnya komik daripada luar negara, daripada Jepun, yang bertajuk Hideout. Komik Hideout ni adalah hasil karya Masasumi Kakizaki. Masasumi ni dia adalah penulis dan juga pelukis komik Hideout ni. Dan pada asalnya komik ni diterbitkan secara bersiri melalui majalah Big Comic Spirit yang diterbitkan oleh Shogakukan di Jepun. Lepas tu, bila siri tu dah habis di dalam majalah bulanan tu, dia diterbitkan dalam satu volume penuh pada 30 November tahun 2010. Lepas tu, komik ni diterbitkan dalam bahasa lain selain daripada bahasa Jepun, seperti bahasa Perancis, Spanish, Jerman dan juga bahasa Czech. Tapi versi yang ada dekat tangan aku ni adalah versi terjemahan dalam bahasa Malaysia. Cuma bezanya terjemahan dalam bahasa Malaysia ni adalah terjemahan daripada penerbit yang tak rasmi lah, ataupun dalam erti kata lain penerbit underground. Kita cakap pasal genre seram, macam komik seram, novel seram, filem seram dan sebagainya. Genre ni dia luas, dia ada macam-macam jenis seram tu. Kita ada seram komedi, kita ada seram aksi dan sebagainya lah. Dan komik Hideout ni dia jatuh dalam kategori psychological horror. Komik Hideout yang aku pegang ni dia dalam hitam putih dan dia ada 220 muka surat. Lepas tu komik ni dia ada 9 chapter ataupun 9 bab. Dan dekat belakang ni dia ada profil artis ataupun profil pelukis tu, penulis Masasumi Kakizaki ni, dan juga sinopsis. Setiap bab plotnya tak disusun secara linear. So Kakizaki ni dia banyak guna teknik flashback, teknik imbas muka, imbas lalu. Lepas tu sekuen flow perjalanan cerita tu dia tak linear lah, dia tak sekata. Dia mula daripada belakang, mula daripada climax, and then tiba-tiba dia masuk, dia jump. So cerita dia macam puzzle. Cara Kakizaki susun plot ni macam puzzle. So setiap chapter, setiap bab yang korang baca dia macam buka satu lapisan baru. Bila korang dah sedap baca, tiba-tiba dekat lapisan dekat bab seterusnya dia buka lagi satu lapisan baru yang reveal apa yang jadi dekat bab awal tu. Jadi dia sentiasa bagi satu, orang kata, psikologi shock, kejutan psikologi kepada pembaca lah, sesuai dengan psychological horror lah. Protagonis cerita ni ataupun watak utama bernama Seiichi Kirishima. So Seiichi Kirishima ni seorang lelaki yang juga seorang penulis. So dia penulis novel, freelance lah, penulis novel bebas. Dan Seiichi ni dia ada seorang isteri dan juga seorang anak lelaki lah dalam umur 4-5 tahun macam tu. So plot cerita ni bermula bila Seiichi ni busy dengan menulis novel. Jadi dia start abaikan anak dengan isteri dia. Kemudian pada satu masa tu orang publisher atau penerbit dah tak nak lagi terima draft daripada novel dia. Jadi dia melalui zaman susah lah, dia susah dapat job lah, susah dapat kerja untuk menulis novel. Dan konflik pun bermula antara dia dengan isteri dia. Jadi cerita ni buka dengan satu scene ataupun satu babak yang mendamaikan. Bukan mendamaikan macam mana lah, dia buka dengan scene yang Seiichi ni pergi bercuti dengan isteri dia kat sebuah pulau. Tapi lepas tu bila kita baca, baru kita tahu yang sebenarnya dia ada konflik dengan isteri dia. Bila baca lagi, rupanya baru kita dapat satu, konflik dia sebenarnya lagi besar, iaitu Seiichi ni dikatakan penyebab kematian anak lelaki diorang lah, satu-satunya anak lelaki diorang. So cerita ni aku boleh kata dia dibagikan kepada dua bab lah. Bab yang pertama tu kau akan kasihan lah dengan Seiichi ni sebab dia sangat tertekan dengan kematian anak dia. Lepas tu isteri dia tak dapat terima kemalangan yang berlaku tu dan menyalahkan dia. Lepas tu ibu mertua, bapa mertua dia pun salahkan dia. Dan lepas tu satu lagi kepahitan dia lah, dia dah tak ada job. And then dia reveal dapat lagi satu revelation yang rupanya isteri dia pun tak suka pun anak dia tu sebenarnya. Dia macam termengandung kan. And then
terpaksa bela anak tu. So benda-benda macam ni dia buat Sechi ni rasa down lah, dan kita pun akan rasa sama simpati dengan Sechi. Tapi bila masuk bab kedua, chapter tu dia reveal, bila kau baca, dia baru reveal sebenarnya apa yang jadi. So cerita dia masa dia orang pergi pulau tu satu malam tu, hujan tengah lebat. Jadi Sechi ni bawa kereta, bawa isteri dia lah, konon-konon nak bersia-sia, dan dia terperangkap dalam hujan lebat. Rupa-rupanya dekat sini plot jadi lagi menarik. Rupa-rupanya Sechi ni dia dah merancang untuk bunuh isteri dia dekat pulau tu. Jadi dia pun cuba untuk bunuh isteri dia lah, dan masuk ke, diorang lari kejar mengejar, dan masuk terjumpa satu gua. Lepas tu tak tahu apa yang jadi, dua diorang tu diserang oleh satu makhluk yang menyeramkan. Okay, bila kita cakap pasal cerita seram tu kan, yang seram tu yang apa yang menjadikan satu benda tu seram. Contoh, ada setengah cerita yang menjadikan dia seram tu, elemen seram tu adalah hantu misal kata. Ada juga setengah cerita dia macam zombie, makhluk asing, pembunuh bersiri. Dan dalam cerita ni, dalam cerita Hideout ni, elemen seram tu datang daripada makhluk yang menyerang Sechi dan isteri dia ni tadi. Dia sebenarnya adalah manusia, tapi manusia yang psychological lah, dia macam ada masalah psikologi. Dan dalam buku ni dia tak bagi tahu, dalam komik ni dia tak bagi tahu siapa makhluk tu dan sebagainya. Tapi bila kita tengok panel dan sebagainya, lukisan, kita boleh tahulah, boleh rumuskan lah sebenarnya makhluk yang serang Sechi dengan isteri dia tu adalah lelaki tak siuman ataupun tentera Jepun masa zaman Perang Dunia Kedua yang tak siuman, setelah bersembunyi dalam bunker perang bertahun-tahun lamanya. Jadi dia serang Sechi dan isteri dia. Jadi apa yang jadi ialah makhluk ni yang menyerang ni, okay, aku kata makhluk lah sebab dia punya lukisan tu macam seram, dia dilukis dengan seram, gaya yang seram, dan macam seorang lelaki tua. Macam design dia tu macam kalau korang tengok zaman-zaman tahun 90-an kan, cover album rock Iron Maiden, dia macam tu lebih kurang. Jadi makhluk ni dia akan tangkap lelaki dan seksa ataupun dijadikan makanan. So dia makan manusia. Yang perempuan pula dia akan tahan, dia akan gari dan sebagainya, dan dia akan jadikan hamba seks dia lah. So bila Sechi diseksa dalam chamber tu, dalam tahanan tu, lepas tu dia tengok-tengok isteri dia tu bebas bergerak berjalan. Sekali kat sini reveal, oh, isteri dia gunakan makhluk tu, gunakan kecantikan dia untuk lepas daripada makhluk tu, dan sanggup dia menawarkan seks lah. So dekat sinilah dia ada proses imbas semula. Kenapa Sechi nak bunuh isteri dia dan sebagainya. Sebab Sechi tu dia sayang gila dengan family dia, walaupun dia sayang dengan anak dia, dengan isteri dia, walaupun isteri dia perangai macam tu kan. Tapi dia nak satu keluarga, satu unit keluarga yang bahagia lah. Dan benda tu tak jadi, dan dia mengalami tekanan. Sebab itu adalah punca kenapa dia nak bunuh isteri dia dalam hutan tu lah. So dekat situ kau ada macam elemen simpati lah dengan nasib Sechi tu kan. Tapi bila cerita ni bergerak, plot dia jadi makin menarik bila Sechi dapat lepaskan diri dan dia jumpa satu perempuan lain yang kena ikat juga dekat dalam bunker tu. Lepas tu dia jumpa satu budak lelaki yang muka dia sangat bodoh. Budak lelaki, budak kecil, muka dia sangat bodoh. Dan dia cakap perempuan tu adalah mak dia. So the background story ni, subtext yang kita dapat baca, yang makhluk yang tangkap dia orang ni tadi gunakan perempuan ni, dan kemudian perempuan ni lahirkan anak yang cacat ni lah. So anak ni sangat naif lah. Jadi cerita ni berlaku ada pergaduhan, makhluk tu menyerang Sechi dan Sechi bunuh, saling berbunuhan lah. Dan akhirnya Sechi menang dan dia berjaya mengalahkan makhluk tu, dan dia berjaya bunuh makhluk tu. Tapi sini menarik cerita ni. Sechi dia rasa kasihan dengan budak yang kecil tu, anak makhluk tu tadilah, dia rasa kasihan. So end up cerita ni, Hideout ni, Sechi menggantikan tempat makhluk tu. So dia tak nak keluar. Apa sebenarnya yang komik Hideout ni cuba sampaikan? So aku boleh baca lah, bila aku habis baca komik ni dalam one shot, aku baca dalam sekali 220 muka surat, habis dalam masa 2-3 jam jugalah. So apa falsafah yang aku dapat lah, aku cuba fikir, aku dapat rasakan yang Kakizaki ni dia nak bercakap pasal human needs, basic human need ataupun keperluan asas manusia lah. Contoh macam keperluan asas yang cuba disampaikan oleh Kakizaki dalam komik Hideout ni ialah
satu perasaan ingin ada keluarga yang lengkap. So ni digambarkan dalam watak utama Sechi ni lah. So Sechi ni dia nak ada keluarga yang lengkap, dia nak ada isteri, dia nak ada anak, dia nak sentuhan kemanusiaan tu lah. Dan juga dia, komik ni juga dia cerita pasal basic human needs lah. Tadi macam aku cakap, setiap manusia dia nak ada tempat tinggal, dia nak ada hidup yang cukup, dia nak ada pasangan, nak ada anak dan sebagainya. Jadi bila dia tak dapat benda tu, basic need yang dia nak tu, contoh macam Sechi ni, dia jadi psychological lah, dia jadi chaos, dia jadi fikiran dia tak menentu dan dia buat satu tindakan yang bukan sepatutnya dia buat. Dan yang menariknya, macam makhluk tadi tu, makhluk yang cuba bunuh dia orang pada mulanya tu pun sama. Dia dah gila, dia dah insane, dia dah menyiksa orang, tapi dia still nak ada anak. Dia jadikan tahanan perempuan sebagai isteri dia. Lepas tu dia ada anak yang cacat tu tadi tu kan. So dia masih nak ada satu unit. So cerita ni bercakap pasal tu, nak bercakap pasal human touch tu. So itulah yang aku dapat daripada komik ni. Tapi sebenarnya bila aku baca komik ni, aku macam teringat satu filem daripada Korea lah, daripada Korea Selatan yang tajuk The Mimic. Dia cerita lebih kurang macam ni lah, tapi yang The Mimic tu cerita pasal urban legend. Kenapa aku kata lebih kurang? Sebab dalam cerita ni, bila Sechin tu dia dah dapat lepaskan diri, dia sepatutnya boleh keluar daripada gua tu dan bina hidup barulah. Sebab dia dah bunuh isteri dia dah selamat. Tapi dia tak keluar daripada gua tu, dan dia end up dia nak hidup dalam gua tu sebab dia kesian dengan budak kecil yang dia jumpa dalam gua tu tadi. So tiba-tiba sifat kebapaan dia tu datang. Dia jadi kesian dengan budak tu. Dia terus panggil budak tu sebagai anak dia. Okay, meter seram. Daripada 5, Komik Hideout aku bagi 4.2. Okay, kalau ada apa-apa melintang, kita akan share next BBST, segmen baca buku sebelum tidur. Kita akan share novel mungkin. Okay, jumpa lagi.